tiga bukan. Saya tak nak. Baik. Salah satu nama Nabi Muhammad ialah Al-Muzakkir. Innama anta muzakkir, lasta alaihim bimusaitir. Innama anta, kamu ni wahai Muhammad. Innama, bahawasanya ataupun bahawa sesungguhnya kamu wahai Muhammad, muzakkir, pemberi peringatan. Apa yang Nabi beri peringatan? Nabi baca Quran. Sebab tu bulan Ramadan ini pun Nabi tadarus. Ya, bulan Ramadan Nabi tadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam. Apa makna tadarus? Tadarus ni belajar. Takkan Nabi tak pandai lagi baca? Ada benda lain lagi yang kita kena belajar. Banyak lagi tuan-tuan. Okey tuan-tuan, itu di antara benda yang kita nak sebutnya. Baik tuan-tuan sekalian, oleh kerana bulan ni bulan tazkirah, tak perlu kita komen banyak, kita dengar je tuan-tuan setakat mana kita mampu. Baik, di antara perkara dari sudut Quran, saya nak bagi tahu tuan-tuan ya, ayat yang sama. Saya nak baca ayat yang sama. Tahun dulu saya datang juga, saya rasa tuan-tuan ya, puasa lepas datang. Saya hurai satu kalimah. Tahun ni nak hurai satu kalimah juga tentang Quran. Ataupun kalau kita ulang sedikit, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman difardukan pada kamu puasa. Kita nak lihat di sudut bahasa penggunaan yang diguna oleh Allah dalam Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Allah guna kalimah kutiba, tapi tahun lepas saya dah hurai dah. Saya ingatkan lagi sekali sedikit tuan-tuan ya. Kutiba asalnya kataba. Kutiba ini kaf tu dibaca baris depan dengan tujuan nak tambah di kat depan. Diwajibkan, difardukan. Baik, tapi kenapa Allah tak guna kalimah asal fardu? Kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhallazina amanu furida alaikumusiyam? Kenapa Allah tak kata furida? Ya, kenapa Allah tidak kata wujiba, diwajibkan kepada kamu? Kenapa Allah mengatakan kutiba? Untuk memasukkan satu kefahaman kepada diri kita betapa kita kena mengambil satu tanggungjawab yang besar. Kerana Allah guna kalimah kataba pada asalnya. Kataba ni tulis. Oh, maknanya ketentuan puasa ini suatu ketentuan bukan cakap dengan mulut sahaja, tapi ketentuan yang termaktub di dalam Al-Quran secara bertulis. Nampak tuan-tuan ya? Sebab tu saya tunjuk contoh tuan-tuan. Kita ni kalau polis nak saman lah. Ni ada polis kan ni? Tak apa lah, ada pun tak apa. Tuan-tuan sekalian, tak ada pun tak apa. Ya. Polis nak saman kita tuan-tuan. Saya dulu pernah jadi imam tarawih di perumahan polis Sungai Besi. Ya tuan-tuan, lama juga duduk situ. Baik. Polis ni dia cakap juga tuan-tuan kepada saya lah. Dia kata sebenarnya kita orang manusia juga, ada hati juga. Kalau dia orang buat kesalahan, dia kata, kalau minta maaf, minta kurang ke minta apa, kita bagi. Tapi ada setengah-setengah tu kata dia sombong. Tu dia cakap lah, tak betul. Boleh percaya? Tak apalah tuan-tuan tu polis zaman dulu okey sikit ke. Zaman sekarang ni ganas sikit lah. Tak apalah tuan-tuan sedikit. Baik, kita nak bagi tahunya tuan-tuan. Saya kata kau macam tu tuan dia. Dia kata betul lah. Baik, maka kalau macam tu tuan-tuan sekalian, bila mana dia nak saman kita cakaplah sepatah perkataan tuan, saya minta maaf lah tuan. Ini kali pertama saya buat silap. Ya. Boleh jadi saya tak perasan. Ingat ke lampu hijau lah. Rupanya lampu merah. Cakaplah tuan-tuan, dia kata, kalau boleh cakaplah apa saja. Baik. Tuan-tuan, kalau dia tulis, sebelum dia tulis tu, cakaplah nak cakap apa. Tapi dia kata tak apa, saya nak tulis juga kesalahan tuan. Maka bila mana dia dah tulis, dia tulis pula waktu salah, apa yang salah tu. Lepas tu tuan-tuan, kenapa jawab dia? Jawabnya kena bayar je lah. Kalau dah tulis. Lepas tu jangan sampai dia tulis. Baik, persoalan sekarang ni ialah bila mana undang-undang manusia ni tuan-tuan, dia dicipta oleh manusia. Contoh langgar lampu merah. Langgar lampu merah ni undang-undang siapa ni? Undang-undang British. Nasib baik tak guna undang-undang Cina. Kalau guna undang-undang Cina tuan-tuan, confirm lampu merah ni kena jalan. Ong punya warna. Betul tuan-tuan? Tapi dah guna undang-undang British. Tapi kalau guna undang-undang Malaysia. Kalau guna undang-undang Malaysia, kuning tu kena berhenti. Itu warna diraja. Nampak tuan-tuan ya? Habis nak jalan, hijau jugalah jalan tuan-tuan. Hijau juga. Warna apa pun mesti hijau juga jalan. Habis nak hati-hati. Hati-hati letaklah warna biru ke, hati-hati sikit tak ada. Tak ada lah tuan-tuan. Kita nak cakap sebab kita guna British. Tak apa, kita guna. Tapi undang-undang British itu pun bila mana dah tertulis dalam sebuah perlembagaan, bila mana dah ditulis pula saman itu di satu kertas, nak tak nak, mahu tak mahu kita kena bayar. Nampak tuan-tuan? Dia tetap jalan kereta kita. Baik, bagaimana pula kita merasai undang-undang Allah yang tertulis? Apa yang kita pandang, apa yang kita rasa, apa yang kita faham bila mana undang-undang Tuhan
yang maha berkuasa itu tertulis, termaktub di dalam Al-Quran. Bila Al-Quran itu? Sejak azali lagi, bukan baru tulis. Contohnya kita iktikad bahawa Al-Quran bukan benda baru. Al-Quran ini adalah qadim. Maka kutiba alaikumusiyam di situ tertulisnya, termaktubnya satu perlembagaan, undang-undang, peraturan kepada umat manusia supaya berpuasa bila? Sejak azali lagi. Tapi kenapa ada yang daripada undang-undang Allah ini kita rasa biasa? Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kita mengambil berat, mengambil tanggungjawab itu. Sebab tu kita puasa. Tapi ada lagi tak puasa? Ramai lagi. Atau itu yang tahun lepas, tuan-tuan masih ingat lagi ya? Kau baru ingat lagi sekali. Tahu tu. Hari ini saya nak hurai dari sudut lain. Nak ambil kalimah akhir tu, ya, la'allakum tattaqun. Tapi kalimah ni boleh jadi ustaz dah ramai, tuan-tuan sekalian. Ni hari yang keberapa dah kita ni boleh jadi ustaz dah hurai. Tapi saya nak hurai dari sudut yang tadi. Bagaimana Allah menggunakan bahasa supaya menyentuh sedikit hati dan perasaan kita. Ya, untuk kita memahami secara lebih mendalam. Baik tuan-tuan, Allah guna kalimah tattaqun. Dalam Quran, kalimah yang merujuk kepada takwa ini kadang-kadang dibawa dalam bentuk isim, kadang-kadang dibawa dalam bentuk sifat, kadang-kadang dibawa dalam bentuk fi'il. Ini nanti saya nak sebut sedikit, tuan-tuan nampak. Baik, Allah guna untuk puasa la'allakum tattaqun. Tapi kalau kita baca dalam surah yang sama, suratul Baqarah ayat 2, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah guna kalimah muttaqin. Kalimah muttaqin di situ ialah kalimah orang-orang bertakwa, isim, nama. Tapi ada ayat lain dalam suratul Baqarah, Allah juga berkata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tuan-tuan ya, wa tazawwadu, hendaklah kamu berbekal wahai manusia. Kumpul bekalan. Ya, persiapkan bekalan. Tuan-tuan sekalian, kenapa Allah minta kita berbekal? Sebab kita sekarang dalam perjalanan untuk bertemu dengan Allah. Dan perjalanan itu jauh. Perlu merentasi alam lain. Yang alam itu tuan-tuan sekalian tak tahu berapa lama. Ya, dan sememangnya jauh lebih lama. Ya, daripada kita tak alam barzah pun dah lama dah, tuan-tuan. Orang yang mati zaman Nabi Adam sampai sekarang ni berapa tahun dah duduk dalam alam barzah? Orang yang meninggal dunia dan sekarang mereka berada di alam barzah, berapa tahun dah mereka duduk alam barzah? Kita nak kira-kira. Kalau Abu Lahab, tuan-tuan masih ingat Abu Lahab? Abu Lahab ni tuan-tuan yang menentang Nabi ni, yang lawan Nabi ni, tak berbaloi sedikit pun umur yang dia duduk atas muka dunia. Tapi sekarang dia telah dihumban dalam lubang neraka. Selama mana dah? Ribuan tahun. Nampak tuan-tuan ya? Suatu bulan Ramadan ni dinamakan Syahrus Sabri. Bulan Ramadan ni Allah nak latih kita sabar. Syahrus Sabri, bulan sabar. Sabar sekejap. Tuan-tuan ni duduk sekejap. Kalau tak nak pergi ke mana lah ya. Saya semalam, saya nasib baik saya ingat bulan ni bulan sabar. Saya pergi satu kuliah.